Kemudian ada disentuh tentang munafik. Siapa dia yang dikatakan orang munafik? Istilah munafik ni dari segi bahasanya bermaksud menyembunyikan. Dan dari segi syarak, dia ni menyembunyikan kekufurannya. Tapi di depan kita dia seolah-olah baik, seolah-olah Islam, seolah-olah ikut Islam lah. Tapi dalam hati dia sebenarnya menentang. Orang munafik ni ada dua jenis. Yang pertama dia munafik dari segi akidah. Yang kedua dia munafik dari segi perbuatan. Munafik dari segi akidah ni, dia mengaku Allah tu Tuhan, mengaku Nabi Muhammad ni sebagai pesuruh Tuhan, tapi di mulut saja. Dalam hati dia tak mengaku. Yang ni munafik dari segi akidah. Satu lagi munafik dari segi perbuatan. Akidah dia masih okey lagi dari segi perbuatan. Macam mana yang dikatakan munafik dari segi perbuatan? Dia munafik dari segi, kalau kita bagi dia amanah, dia khianat. Kalau dia bercakap, banyak menipu. Kalau dia berjanji, dia engkar janji dia. Dan kalau dia berdebat, berbalah pandangan, dia melampaui batas. Dinyatakan dalam hadis Nabi. Hadis yang satu lagi pula, dia tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, iaitu yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia ingkar. Jika dia dipercayai, dibagi amanah, dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini antara ciri orang munafik. Tapi ini munafik dari segi perbuatan. Munafik dari segi akidah tadi tu, dia tak mengaku. Contohnya Nabi Muhammad tu dia cakap saja, engkau Rasulullah, engkau pesuruh Tuhan, tapi dalam hati dia tak mau mengaku. Ini orang munafik. Itu tadi dua jenis munafik. Kemudian kita ada sentuh pula tentang pengajaran tauhid kepada kanak-kanak. Dan secara tak langsung juga menyentuh tentang pengajaran tauhid untuk orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, dan juga orang yang baru berjinak-jinak dengan agama. Jadi kepada golongan ini, jangan dibagikan dalil-dalil, jangan diberikan kajian-kajian mendalam. Tak payah nak cerita ayat Quran tu, dalil akal ni semua. Cukup kita ajar sikit-sikit dulu. Perkenalkan Tuhan, perkenalkan sembahyang, perkenalkan dosa, pahala, syurga, neraka, perkenalkan ibadah puasa, perkenalkan bacaan Quran. Lama-kelamaan tauhid tu dia meningkat sikit demi sikit. Untuk siapa ni tadi? Untuk kanak-kanak, orang yang baru masuk Islam, dan orang yang nak berjinak-jinak dengan agama. Dan yang terakhirnya, antara yang kita sentuh, dalam hal kita mengenal Tuhan, dalam berhubung dengan Tuhan, dalam berinteraksi dengan Tuhan, cukupkah dengan ucapan dua kalimah syahadah? Sebab sebahagian orang dia kata cukuplah, kita dah mengucap dua kalimah syahadah, dah Islam dah, dah diiktiraf beriman dah. Jadi tak payahlah kita nak belajar pula ilmu-ilmu, nak mengenal Tuhan, mengenal diri semua ni, tak payahlah. Ni pandangan sebahagian orang. Jadi sebenarnya mengucap dua kalimah syahadah tu, dia sekadar nak meluluskan pengiktirafan di dunia. Macam ada satu kisah, sahabat Nabi ni lawan pedang, tiba-tiba musuh tadi dia rasa tak boleh nak makan lah. Dan dia mengaku, dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau ikut Nabi Muhammad, sah Islam orang tu. Tapi sah di dunia lah. Di akhirat kalau dia menipu apa semua, itu Tuhan punya cerita. Jadi nak selamatkan daripada pedang di dunia ni, bila satu orang tu ucap dua kalimah syahadah, kita nampak dia bersungguh ucap tu, Islam lah. Kita boleh pada IC dia boleh tulis Muslim lah. Walaupun dalam hati dia munafik ke, dia tak beriman ke, itu cerita Tuhan punya cerita nanti. Jadi ucapan dua kalimah syahadah tu sebenarnya dia cukup untuk mengiktiraf kita sebagai Muslim, sebagai beriman, dengan pengiktirafan dunia saja. Di akhirat belum tentu. Dia ada pula saringan-saringan yang Tuhan nak buat. Jadi ucapan tu cukup sebagai pengesahan di sisi sesama manusia saja, ataupun sesama dalam kalangan jin. Di sisi Tuhan belum tentu lagi. Jadi kita ucap dua kalimah syahadah ni dah lama. Mungkin dah bertahun dah, mungkin dah belas tahun, mungkin dah puluh tahun. Bila kita ucap dua kalimah syahadah ni, secara tak langsung kita tahulah
Nama Tuhan tu ialah Allah. Jadi patutkah kita berhenti setakat tu saja? Dah ucap dua kalimah syahadah, sudahlah, tak payahlah nak kenal Tuhan ni. Kita buat amal ibadat apa semua, puasa, haji, dakwah cukuplah. Cukupkah? Dari segi dunia cukup, tapi dari segi akhirat belum tentu. Oleh itu, ulama-ulama dia nak, kalau boleh nak selamatkan orang tu sekali, akhirat pun sama. Bukan di dunia saja. Bila kamu mengucap dua kalimah syahadah ni, masa saya kecil dah ucap dah. Masa saya mumayyiz 7 tahun dah ucap dah. Masa saya balik 14 tahun pun dah ucap dah. Sekarang ni umur dah 40, tak payahlah nak kenal Tuhan apa semua, cukuplah. Pelajaran mengenal Tuhan ni, siapa ada masa lebih belajar, tak ada masa lebih buat yang biasa-biasa sudah. Yang penting kita dakwah ke, kita buat amal ibadah ke, buat kerja-kerja kemasyarakatan ke. Ni pandangan yang salah lah. Sebab apa? Kita pandang dari sudut macam ni. Kita guna hujah logik lah. Dari segi gajinya, gaji kita 10 tahun sudah dengan sekarang, kalau orang nak bagi gaji yang sama 10 tahun sudah, kita mau tak? Mesti kita tak mau lah. Macam cikgu lah, cikgu tahun 70-an ni, bukan 70-an, awal 80-an ni, ada yang keluar maktab tu gaji 400. Sekarang ni dia dah kerja 30 tahun, dah nak pencen dah, gaji dia 5,000. Tiba-tiba orang kata, kerajaan kata, gaji kamu 5,000 ni kami tak mau bagi dah. Kami nak bagi gaji 400 macam kamu mula-mula dulu. Rasa-rasa dia mau tak? Mesti dia tak mau. Ataupun dari segi pangkat, kita masuk askar, mula-mula masuk peribet lah. Tiba-tiba keluar undang-undang, kamu masuk askar ni, pangkat kamu peribet lah sampai kamu berhenti. Gaji pun gaji peribet. Kalau 21 tahun servis, 21 tahun tu lah peribet dia, tak boleh naik-naik lah. Rasa-rasa kita tak mau kerja. Sebab kita nak pertambahan. Dari segi gaji kita mesti nak tambah, dari segi pangkat nak tambah, dari segi anak pun sama. Dah dapat anak seorang, selang berapa tahun, ini pula anak-anak lagi, nak tambah. Dari segi anak, dari segi gaji, dari segi pangkat, dari segi anak, kita nak tambah. Tapi dari segi kenal Tuhan tadi, cukuplah dua kalimah syahadah. Ada kenal tak kita tengok? Macam tak kenal. Dari segi hubungan dengan Tuhan, cukuplah dua kalimah syahadah. Sekarang yang penting saya nak dakwah je, ataupun yang penting saya nak amal ibadah saja, ataupun yang penting saya nak buat urusan-urusan umat saja. Tak payah kenal Tuhan. Pelajaran kenal Tuhan ni tak payah dah. Nampak macam tak kenal. Dari segi interaksi hubungan dengan Tuhan, dia cukup dua kalimah syahadah. Tapi dari segi gaji tadi, nak naik. Orang bagi gaji 10 tahun sudah, dia nak marah. Dari segi pangkat nak naik, dari segi anak nak tambah, dari segi binaan rumah tambah dapur, bila dah ada duit sikit tambah awning pula, ada duit sikit lagi tambah pula tempat letak kereta. Kita nak tambah. Dari segi keduniaan kita nak tambah dari semasa ke semasa. Dari segi barangan rumah pun sama. Dulu tak ada sofa, beli sofa. Tak ada kapet, beli kapet. Tak ada peti ais, beli peti ais. Dari semasa ke semasa tambah. Ni dari segi hal keduniaan. Tapi dari segi hubungan dengan Allah, cukuplah dua kalimah syahadah. Tak kena. Dari segi dakwah pun sama. Dulu kalau program dakwah sebulan sekali cukuplah. Tak puas pula nak buat sebulan 2 kali lah. Tak puas pula sebulan, seminggu sekali lah, 4 kali sebulan. Macam orang keluar pada jalan Allah lah. Macam jemaah tabligh, dia bila dia keluar, mula-mula 3 hari. Bila dia keluar 3 hari, dia rasa seronok. Nak keluar 40 hari pula kan. Dia ada nak tambah kan. Bila dia keluar 40 hari, nak keluar 4 bulan pula kan. Dia ada nak tambah. Tu dari segi dakwah. Tapi dari segi kenal Tuhan tadi, cukuplah dua kalimah syahadah. Tak payah kenal. Setakat ilmu yakin cukuplah. Ainul yakin, hakul yakin, kamal yakin, tak payah. Nampak macam tak kenal. Jadi yang mana satu ilah dia sebenarnya. Contoh lagi macam bermusafir. Kita dah biasa berjalan dah negeri Perak ni. Bila ada duit, teringin pula berjalan ke Pulau Pinang. Tahun lain pula ada duit lagi, teringin pula berjalan pergi Kelantan. Ada duit lagi, teringin pula berjalan pula pergi Medan, Indonesia, pergi mana-mana. Jadi kita memang nak tambah. Dalam bidang apa pun kita mesti nak tambah. Kita tak mau nak duduk hak yang lama. Tapi dari segi kenal Tuhan, cukuplah dua kalimah syahadah. Dah beriman dah tu. Tak payah belajarlah ilmu hakikat, ilmu tasawuf ni. Dah beriman cukup. Yang penting kita buat kerja kita sekarang.
Jadi tak kena. Bila jadi macam tu, kita takut-takut yang mana satu? Ilah kita. Ilah kita Tuhan ke ataupun gaji, pangkat, anak, binaan rumah semua ni tadi. Jadi oleh sebab itu pelajaran mengenal Allah ni kenalah. Kenalah. Lebih-lebih lagi kita yang dah lama Islam. Kalau orang baru Islam lain cerita. Kalau kanak-kanak lain cerita. Kita yang dah lama Islam ni kita kena belajar lah. Walaupun tak sampai peringkat tertinggi, tambahlah sikit. Asyik ada tambah daripada 2 kalimah syahadah tu kita tambah. Kalau kita ingat Imam Ghazali pernah sebut dalam kitab ni juga, tauhid ni dia ada 3 dia punya benteng. Benteng yang pertama kulit luar tu ialah 2 kalimah syahadah. Tu benteng luar. Benteng yang kedua kulit dalam dia, yang tu ilmu kalam. Dan benteng yang tengah-tengah isi dia tu ilmu hakikat. Ni Imam Ghazali bagi pandangan.